عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini insya-Allah kita tengok surah Yusuf, tuan-tuan ya. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-54 insya-Allah ya. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-54 ya. Jadi kisah Yusuf alaihissalam merupakan kisah yang kita kata hampir sempurna lah ya dalam Al-Quran. Apabila Allah menggarap ya kisah Nabi Yusuf, jadi Allah menyebut kisah Yusuf ini daripada peringkat awal ya, peringkat Nabi Yusuf kanak-kanak sampailah Nabi Yusuf remaja ya dan dewasa. Maknanya pakej cerita sirah perjalanan hidup Nabi Yusuf ni digarap oleh Allah dalam satu surah ya, surah yang ke-12, sesuailah dengan bilangan adik-beradik Nabi Yusuf 12 orang ya, adik-beradik Nabi Yusuf 12 orang dan Nabi Yusuf yang ke-11 ya, dan beliau kematian ibunya ya semasa melahirkan adiknya ya, adik Nabi Yusuf Bunyamin. Jadi Bunyamin ya, adik bongsu, adik yang ke dalam bilangan 12 tu Bunyamin yang ke-12 lah ya. Dan Bunyamin ya bila dilahirkan, lahir dalam keadaan ibu Nabi Yusuf ya sakitlah selepas melahirkan dia, dan sebahagian riwayat menyebut ibunya meninggal selepas melahirkan Bunyamin. Maka Yusuf dan Bunyamin dibesarkan oleh ibu tirinya ya, dan ibu tiri Nabi Yusuf ya, kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kitab apa kita panggil Qasas Al-Anbiya ya, kisah-kisah para nabi. Ibu Nabi Yusuf ya dipanggil sebagai Ruhail ya ataupun Rahil. Dia adik-beradik dengan ibu tiri Nabi Yusuf tu ya. Sebab zaman itu dikatakan bahawasanya boleh seorang lelaki berkahwin dengan dua perempuan adik-beradik ya, syariatnya pada masa tu. Sebab Bani Israel ni dia tak ramai ya, jadi nak berkahwin sesama yang lain ya tak ada tak ada kebenaran ataupun tidak sekufu dengan mereka. Kerana kita tahu Bani Israel ni dulu mereka adalah the chosen people, mereka ni Sya'bullah Al-Mukhtar ya, mereka umat terpilih ya, dan memang dijaga sungguh keturunannya. Sebab tu mereka tidak berkahwin dengan perempuan daripada keturunan selain daripada Bani Israel. Jadi dah tentu jumlahnya tak ramai, maka dibenarkan, syariat dibenarkan berkahwin dengan dua adik-beradik yang datang daripada ayah yang sama. Jadi kalau kita boleh tengok ya ayat 54, mari sama-sama kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-malik ya, berkata al-malik. Dalam kisah Nabi Musa tak ada perkataan Malik, yang ada Fir'aun ya. Kisah Nabi Musa yang ada Fir'aun ya, Raja Mesir yang merupakan orang Kibti ya, jadi panggilannya Fir'aun ya, macam kita panggil raja lah, raja, sultan sebagainya lah. Tetapi dalam kisah Nabi Yusuf ya tidak disebut Fir'aun, kerana zaman Nabi Yusuf yang memerintah Mesir bukan bangsa Kibti. Yang memerintah Mesir pada masa tu ya adalah bangsa Arab juga ya. Jadi satu bangsa dipanggil Hyksos ya. Hyksos ini dia merupakan ada keturunan bangsa Arab juga ya, maknanya daripada kumpulan dia panggil Semitik ataupun keturunan ya anak Nabi Nuh yang kita panggil Sam ya. Anak Nabi Nuh ada 3 yang selamat dalam banjir besar. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis. Jadi daripada Sam tu dapatlah ya keturunan Samiyah, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Semitic ya. Golongan Semitic ni mana orang Yahudi ya, orang Arab ya, dan beberapa masyarakat lain yang datang daripada keturunan yang sama.
Jadi yang memerintah Mesir pada zaman Nabi Yusuf, ya, zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni pangkat kita kata moyang lah kepada Nabi Musa. Ya, sebab Nabi Yusuf dia ada abang nama Lawi. Ya, Lawi itu yang nanti memujuk adik-beradik lain supaya jangan bunuh Nabi Yusuf kerana mereka cemburu, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia poin-poin besar dia ialah jealousy, cemburu adik-beradik, ya. Jadi mereka bila melihat Nabi Yusuf ni diberi perhatian lebih oleh ayah mereka, ya, maka mereka mula merancang, ya, supaya bagaimana Yusuf boleh dipisahkan, ya, boleh disingkirkan daripada keluarga mereka, ya, dengan sudah tentu dengan membunuhnya, ya. Tetapi akhirnya Lawi, ya, sebagai salah seorang abang Nabi Yusuf daripada ibu lain, ya, beliau mencadangkan supaya jangan dibunuh Yusuf itu, ya, tetapi sekadar dipisahkan, ya. Dan akhirnya mereka setuju masukkan Yusuf ke dalam perigi buta. Dan kita tahu Nabi Yusuf diselamatkan oleh satu kumpulan pedagang yang datang daripada belah Parsi, ya, orang Parsi dia nak pergi ke Mesir. Dalam perjalanan mereka singgah di Palestin, ya. Mereka nak ambil air, rupa-rupanya dalam perigi tak ada air. Yang mereka jumpa adalah seorang budak lelaki yang berusia sekitar 10 tahun, 9-10 tahun, maknanya kanak-kanak lagi tuan-tuan, belum akil balik. Dan mereka bawa, mereka jual di pasar hamba di Mesir. Dan disitulah bermulanya kehidupan Nabi Yusuf di Mesir, ya. Jadi Nabi Yusuf dipenjarakan, kita tahu, ya. Kalau tuan-tuan nak tengok kisah seorang beriman, orang baik, ya, bukan sekadar orang baik, dia Nabi dan Rasul yang melalui kehidupan yang penuh cabaran, penuh pancaroba, Yusuf lah tuan-tuan, ya. Sebab tu Nabi Yusuf ni disebut sebagai ahsanul qasas. Kisah Nabi Yusuf kisah yang terbaik dalam Quran, ya. Tak ada novel, tak ada filem, tak ada drama yang lebih baik daripada drama ataupun kisah Nabi Allah Yusuf. Ya, disebut ahsanul qasas, ya, cerita atau kisah yang paling baik, ya, yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, menghayatinya, baginda tahu bahawasanya cabaran baginda kecil je, ya. Cabaran Yusuf sangat besar, ya. Adik-beradiknya ramai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia anak tunggal, baginda anak tunggal. Nabi Yusuf 12 adik-beradik, datang daripada mak yang berbeza, dan mereka cemburu kepada beliau, ya. Dan akhirnya dipisahkan sejak kecil. Cuba kita bayang, umur 10 tahun sudah terpisah daripada mak dan ayah. Maknya meninggal, ya, terpisah dengan ayahnya Nabi Yaqub yang menyayangi beliau. Kemudian dijual di pasar hamba, dibesarkan di rumah, ya, orang yang asing bagi dia tuan-tuan, ya. Macam kita lah, ya, orang Malaysia duduk di Malaysia juga. Mungkin kita orang Selangor tapi duduk di Melaka, duduk di Johor, mungkin tak adalah beza sangat budayanya. Tapi Nabi Yusuf daripada Palestin terpaksa pergi ke Mesir, ya, jadi sebagai hamba dan akhirnya jadi anak angkat. Dan kita pendekkan cerita, Nabi Yusuf, ya, ditohmah pula, ya, kerana ibu angkatnya, ya, ada minat kepada dia, maka dia menolak, ya. Ini satu perkara yang perlu kita faham apabila, ya, kita baca surah Yusuf, ya, bukan tujuan supaya anak kita handsome macam Nabi Yusuf, walaupun tak salah, ya, tetapi tujuannya ialah untuk mudah-mudahan, ya, seperti mana Yusuf menjadi orang yang beriman, yang sabar, yang tabah, ya, yang apa kita panggil, yang boleh menahan apa kita panggil, ya, yang boleh menahan godaan seorang wanita bangsawan. Itu hebat tuan-tuan Yusuf ni, ya. Jadi dia punya cabaran cukup hebat. Duduk di kampung sendiri di Palestin pun diuji, duduk di apa kita panggil, ya, duduk di rumah besar istana, ya, menteri kanan pun diuji juga, masuk penjara, keluar penjara, ujiannya cukup hebat tuan-tuan. Ini contoh manusia, ya. Dan sinonim, ya, biasa kita kalau sebut penjara tu tempat orang jahat. Tapi Quran memberi gambaran kepada kita bahawasanya, ya, penjara bukan mesti tempat orang jahat. Sebab itu orang yang dibebaskan daripada penjara, ya, kadang-kadang dia jauh lebih baik daripada kita tuan-tuan. Kerana mungkin dia dipenjarakan atas dasar dia ditohmah, ya, dia disabotaj, ya, dan seumpamanya. Buktinya Nabi Allah Yusuf, kerana tidak, ya, takkan Allah letakkan kisah Nabi Yusuf ni saja-saja, tak tuan-tuan, mesti ada sebab. Kerana Allah nak kita belajar daripada kisah Yusuf alaihissalam, ya.
Jadi Nabi Yusuf dipenjarakan. Kita tahu Nabi Yusuf telah mentafsirkan mimpi Raja Mesir. Raja Mesir bermimpi 7 lembu kurus makan 7 lembu gemuk. Ya, jadi bila Raja Al-Malik, ya, dalam ayat 54, bila beliau buat sidang tergempar, panggil semua menteri, panggil semua penasihat, panggil semua, kita kata kalau zaman kita ni maknanya majlis, ya, majlis profesor lah, panggil semua profesor-profesor paling hebat, paling cerdik, ya, di Mesir pada ketika itu, bincang dan tanya apakah takwilan, apakah tafsiran terhadap mimpi tersebut. Tak ada siapa yang boleh jawab, tuan-tuan. Boleh jawab tapi jauh daripada kebenaran, ya. Maka salah seorang daripada kaki tangan istana yang pernah dipenjara dengan Yusuf, salah seorang daripada mereka yang selamat, ya, beliau teringat bahawasanya Yusuf pernah mentadbir mimpi dia di penjara. Ya, ada 2 orang satu sel dengan Nabi Yusuf. Salah seorang bermimpi, ya, memerah anggur, ya, untuk dijadikan minuman. Yang kedua mimpi melihat bagaimana roti yang berada di atas kepalanya dimakan oleh burung, dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Itu pada ayat 33, 34, 35, 36 tu. Tuan-tuan boleh tengok surah Yusuf, ya. Jadi apabila mimpi Nabi Yusuf gagal, ya, ditafsirkan, ya, oleh para menteri, jamah menteri, ya, menteri-menteri kabinet, gagal, maka, ya, kaki tangan istana teringat ada seorang lelaki yang masih berada di penjara, yang mungkin dia berupaya untuk mentafsirkan mimpi ini. Dan berlakulah apa yang telah berlaku, ya. Nabi Yusuf telah memberikan tafsiran yang, ya, yang diterima pakai oleh raja, dan akhirnya raja memanggil Yusuf supaya datang ke istana. Maknanya dia dilepaskan. Ya, maknanya raja ni peranan besar lah, tuan-tuan. Dia boleh bagi pengampunan. Ya, dia boleh bagi kita panggil, ya, dia boleh berikan pengampunan ataupun keizinan seseorang itu untuk dilepaskan daripada sesuatu kesalahan dengan bukti sudah tentu. Ya, dengan bukti-bukti, ya, bukan dengan emosi semata-mata. Kita tengok ayat 54. Waqala al-Malik, ya, telah berkata Malik. Sebab apa disebut Malik? Kerana dalam bahasa Arab Al-Malik merujuk kepada raja. Ya, Al-Malik merujuk pada raja, merujuk pada pemerintah tertinggi. Jadi apa kata raja? Itu ni, datangkan, ya, datangkan apa, tuan-tuan? Datangkan budak tadi, datangkan Yusuf itu yang dipenjara, lepaskan dia. Ya, sebahagian para ulama menyebut, ya, Nabi Yusuf dipenjarakan hampir 10 tahun, tuan-tuan. Ya, maknanya ketika dia dimasukkan dalam perigi, umurnya sekitar 10 tahun. Duduk di rumah, ya, menteri kanan raja pada masa tu 10 tahun lagi, dah 20 tahun. Masuk penjara usia muda, 20 tahun lebih kurang. 19 atau 20 tahun, ya. Ada yang kata 9, ada yang kata 10. Kemudian, ya, di penjara 10 tahun lagi. Maknanya ketika dia dikeluarkan daripada penjara, umurnya sekitar 30 tahun. Ya, sekitar tu, tuan-tuan, ya. Secara pasti kita tak tahu sebab Quran tak sebut secara detail, hadis-hadis yang sahih pun tak sebut. Jadi Nabi Yusuf dibawa, ya, dibawa bertemu dengan raja. Maka apa, tuan-tuan? Ya, istakhlishu. Maka raja bagi tahu apa, tuan-tuan, ya? Raja bagi tahu bahawasanya, ya, pada hari ini disebut, ya, pada hari ini apa yang berlaku? Ya, pada hari ini Nabi Yusuf akan dibawa ataupun dipilih, ya, untuk menjadi salah seorang daripada penasihat raja. Ya, istakhlishu li nafsi. Jadi orang yang dekat dengan raja, maknanya penasihatlah. Ya, kalau kita tengok, ya, pada kedudukan ataupun konteks sekarang, maknanya salah seorang menteri lah juga, ya, orang dekat. Ya, falamma kallamahu qala innakal yaum. Falamma, maka ketika mana, ya, raja bercakap-cakap dengan Yusuf, sebab dia tak pernah bercakap dengan Yusuf. Ya, macam interview lah, tuan-tuan, kita kata. Ya, sebab bila ada orang minta jawatan, bila ada orang minta untuk bekerja dalam satu syarikat, ya, maka sudah tentu dia kena datang ke pejabat. Kita interview dia, kita tengok dia, ya, kita minta dia buat presentation, kita minta dia bercakap, kita minta dia jawab soalan, ya. Jadi raja pun kallamahu, raja bercakap dengan Yusuf. Bila kita bercakap dengan seseorang, tuan-tuan, kita tahu level pemikiran dia, kita tahu dia punya kemampuan untuk menilai sesuatu, ya.
Qala, raja berkata, innaka Yusuf, innaka sesungguhnya engkau al-yaum pada hari ini, ladaina di sisi kami, ya, apa dia, makinun amin, ya, engkau akan jadi seseorang yang makin, seseorang yang makin mana apa tuan-tuan? Makin mana yang mempunyai kedudukan tinggi, mulia, maknanya dia nak dilantik menjadi somebody, menjadi orang penting, ya. Dan beliau seorang yang amin, ya, beliau seorang yang sangat dipercayai. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara gelaran yang diberi oleh orang Mekah pada baginda Al-Amin, Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Ya, kalau Allah bagi Al-Mustafa, ya, yang terpilih. Tapi kalau di kalangan orang Mekah Al-Amin, kerana Nabi tugasnya menjaga barang-barang berharga yang diminta, ya, oleh orang Quraisy untuk Nabi jaga. Contoh kita kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, ini semua VIP Mekah tuan-tuan, ya, semua yang menentang dakwah Nabi. Tetapi bila mereka nak bermusafir keluar, nak outstation, barang-barang mereka tak ada siapa nak jaga, maka mereka datang jumpa Nabi, Muhammad boleh tak tolong jaga? Nabi tidak pernah menolak permintaan orang tuan-tuan, jadi Nabi tolong jaga, ya. Mereka tak terima dakwah Nabi, mereka tuduh Nabi ni gila pangkat, mereka tuduh Nabi ni orang yang tak siuman, mereka tuduh Nabi ni itu ini sebagainya. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan amanah, sifat amanah, ya, maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka percaya pula. Maknanya mereka ada double standard pada Nabi tuan-tuan. Dalam bab apa Nabi cakap tak percaya, ya, tapi mereka panggil Muhammad ni Al-Amin, ya, orang yang sangat dipercayai. Sebab tu kita kata, ya, tak tahu apa yang kita nak letak tuan-tuan, ya, paling kurang kita kata ni double standard, sikap double standard. Dalam bab amanah, dalam bab jaga harta, kita percaya kat dia, tapi cakap dia kita tak percaya, ya, kita tuduh dia begitu, kita tuduh dia begini, macam-macam tuan-tuan. Ini kadang-kadang sikap kita, ya, dalam kehidupan. Jadi Nabi Yusuf diberikan kedudukan yang tinggi, ya, kerana pilihan daripada raja, ya, yang memerintah pada masa itu, yang dipanggil sebagai Al-Malik, ya. Kemudian ayat yang ke-55, ni fokus kita tuan-tuan, ni highlight kita, ya. Qala, kata Nabi Yusuf, ya, sebab Nabi Yusuf telah ditawarkan kedudukan, maknanya raja dah offer dia, ya, engkau sekarang ni kedudukan kau tinggi, ya, astakhlisu, ya, astakhlishu, aku akan lantik dia, aku akan bersihkan dia, ya, aku akan pilih dia linafsi, untuk supaya dia menjadi dekat dengan aku, jadi penasihat, jadi menteri, ya. Bila raja bercakap dengan Yusuf, dia dah tahu. Macam kita lah tuan-tuan, bila bercakap dengan seseorang, ya, orang tu tak buka mulut, kita tak boleh agak, kita tengok penampilan dia biasa-biasa saja. Tapi bila kita mula buka mulut, ya, kita tahu dah, weh, cerdik orang ni, ya. Kita tengok penggunaan bahasa dia, pilihan perkataan, ya, knowledge dia, ya, experience yang dia share dengan kita. Bila kita dengar, kita kata, oh, dia ni somebody ni, ya, walaupun nampak lekeh biasa-biasa saja, tapi bila dia buka mulut, kita tahu dia bukan orang biasa-biasa, ya. Begitulah, ya, raja, ya, tanggapan dia terhadap Yusuf. Sebab itu bila melihat peluang tersebut, memang tuan-tuan, dalam hidup ni kita kadang-kadang kena ambil peluang, ya, sebab peluang ni kadang-kadang datang sekali je, ya, once in a lifetime tuan-tuan, ya. Bila ada peluang kita kena grab, tapi dengan syarat kita memang layak, ya. Cuba kita tengok. Sebab kalau tuan-tuan tengok, ya, dalam banyak perbincangan hadis-hadis Nabi, nanti Ustaz share tuan-tuan, ada banyak kes di mana bila seseorang datang jumpa Nabi minta jawatan, Nabi tak bagi, ya. Tuan-tuan kenal Abu Zar Al-Ghifari kan? Pernah dengar Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang kita kata ada kelas yang tersendiri tuan-tuan, ya. Sebelum masuk ayat 55, Ustaz share tentang Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan, dia Nabi sebut ketika mana berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan, ada 30,000 para sahabat yang menyertai perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada musim kemarau, ya, musim panas. Musim panas, musim, ya, buah-buah kurma masak. Sebahagian para sahabat dilewatkan daripada menyertai perang Tabuk kerana apa? Kerana mereka sibuk dengan ladang mereka, dengan kebun kurma, nak turunkan buah-buah dulu supaya buah-buah ni tak rosak, nak disimpan dulu tuan-tuan. Lepas mereka selesai, baru mereka nak catch up, baru mereka nak pergi jumpa dengan Nabi, ya. Tetapi ada sahabat yang tak ada ladang tak ada, kedai tak ada, orang biasa-biasa,
ya, yang kita panggil sebagai Abu Zar, ataupun nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Beliau ni orang Badui tuan-tuan, daripada Bani Ghifar, ya, Abu Zar Al-Ghifari. Ni orang Badui duduk tengah-tengah padang pasir. Zaman jahiliah dulu beliau seorang lanun padang pasir. Lanun tuan-tuan, perompak. Memang kerjanya merompak orang. Ya, tapi bila dapat hidayah berubah tuan-tuan. Manusia ni tuan-tuan memang kita kata pelik lah. Ya, jahat, ya, jahat sungguh. Tapi bila dapat hidayah berubah sungguh tuan-tuan. Daripada orang jahat, pencuri, perompak, penyamun, ya, tiba-tiba jadi orang yang sangat tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Zar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah namanya tuan-tuan. Jarang kita dengar Jundub bin Junadah, bila kita sebut Abu Zar. Abu Zar ni tuan-tuan, dalam perang Tabuk, ya, dia pergi bersama dengan Nabi, tetapi dia ketinggalan kerana beliau, ya, hanya memiliki seekor tunggangan, disebut dalam riwayat unta pencin tuan-tuan. Mana unta uzur dah, ya, sebab itu dia ketinggalan, ya. Orang lain dah pecut dah, dia tak boleh pergi tuan-tuan, ya. Gear 1 lah kita kata, orang lain dah gear 5 dah, dia dah pecut dah, ya. Jadi dia ketinggalan, ya. Sampai satu waktu tuan-tuan, untanya tak boleh pergi dah, sehingga dia terpaksa meninggalkan unta dia dan dia berjalan kaki, ya, menuju Tabuk. Para sahabat masih berada di Tabuk menunggu, sebab tuan-tuan tahu perang Tabuk tak berlaku, ya, kerana tentera daripada kalangan, ya, kita panggil pada masa itu Byzantine Empire, dulu kita panggil Rom, tentera Rom, ya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tentera Rom lari bila dengar Nabi dan para sahabat nak datang. Mereka lari dulu, menunjukkan memang, ya, bila kita ikhlas dalam berjuang tuan-tuan, ya, memang Allah campak rasa takut dalam musuh, ya. Macam dululah kita kata budak-budak sekolah agama ni tuan-tuan, bukan ada training pun, ya. Budak-budak sekolah agama ni tanya Quran boleh lah, tanya hadis boleh, tanya bahasa Arab okey, ya, ibadah sunat alhamdulillah. Tapi bab-bab sukan ni kurang tuan-tuan, tak ada coach pun, berlatih sendiri je tuan-tuan, ya. Sebab sekolah agama ni ramai ustazah, ya. Jadi siapa nak coach? Takkan ustazah nak jadi coach bola. Jadi kadang-kadang belajar tenang-tenang bola macam tu je tuan-tuan, ya. Tapi bila nak buat pertandingan lawan sekolah-sekolah tuan-tuan, ya, banyak sekolah-sekolah lain kadang-kadang dia takut dengan budak sekolah agama ni, ya. Pasal dia kata ni budak-budak ni mesti datang tak tahu macam mana keadaannya. Kita training pun tak ada tuan-tuan, training pun tak ada. 2 hari 3 hari sebelum apa kita panggil, sebelum tournament barulah, ya, barulah nak bertanding pula apa ni, berlari-lari lah, ya. Kadang kita punya JC pun tak ada tuan-tuan. Tapi sekolah-sekolah lain kita tengok, wah, ya, datang dengan segak. Kita kadang-kadang pakai JC lama tuan-tuan, abang-abang dulu punya, ya. Tapi orang takut tuan-tuan, ya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab sebelum lawan bola dia sembahyang hajat dulu tuan-tuan, ya. Dia baca suratul kahfi dulu, ya. Jadi bila datang tu tuan-tuan, ya, orang tak tahu macam mana, ya. Allah dah campak rasa takut, ya. Kita sepak bola, sekali sepak, 2 kali sepak masuk gol dah tuan-tuan. Tak tahu macam mana. Tapi itulah ceritanya, nak bagi tahu orang agama ni, ya, kadang-kadang kita tengok, ya, orang yang, ya, maknanya orang bangun malam, orang sembahyang sunat, ya, orang banyak puasa, banyak baca Quran, banyak datang ceramah sebagainya, dia memang ada izzah dia tuan-tuan, dia ada kelebihan pasti tuan-tuan, ya. Abu Zar orang yang begitu tuan-tuan, ya. Jadi ketika para sahabat menunggu, ada sahabat yang ketinggalan, tiba-tiba salah seorang sahabat yang berada di atas bukit, dia nampak seorang lelaki jauh tuan-tuan, ya, daripada kejauhan dia kata, ya Rasulullah, ada seseorang datang, ya, ni sahabat kita, tapi tak tahu, tak kenal siapa dia, ya. Mana ada teropong zaman tu, teleskop tak ada lagi tuan-tuan. Jadi bila dia beritahu pada Nabi, Nabi kata itu tak lain tak bukan, tu Abu Zar tu, ya, itu Abu Zar tu pasti, Jundub bin Junadah, ya. Bila Nabi naik tengok tuan-tuan, Nabi tengok dia datang berjalan, Nabi kata apa tuan-tuan? Abu Zar ni dia di dunia berjalan bersendirian, nanti bila dia mati pun dia akan mati bersendirian, dan ketika dibangkitkan di mahsyar tuan-tuan, dia juga dibangkitkan bersendirian. Hebat tuan-tuan Abu Zar ni, di dunia sendiri, tengok dia berjalan, orang dah sampai dah, dia datang jalan kaki, sebab unta dia tak boleh pergi dah tuan-tuan, ya. Stranded tepi jalan, datang dia, ya, bersendirian dia tuan-tuan. Nabi kata nanti bila Abu Zar mati pun bersendirian tuan-tuan, tak ada orang nak mandikan jenazah dia, ya. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita-cerita sirah ni, dia memang membuka, ya, membuka apa tuan-tuan, membuka satu perspektif ataupun pandangan bahawasanya kita kata sehebat Abu Zar ni tak ada orang nak mandikan jenazah. Terkejut kita tuan-tuan.
Ya, dan bila dibangkitkan di mahsyar bersendirian. Okey ustaz, ringkas je tuan-tuan. Abu Zar ni tuan-tuan, ya, pada zaman Osman bin Affan menjadi khalifah. Osman bin Affan khalifah yang keberapa tuan-tuan? Osman yang ketiga, lepas Abu Bakar, lepas Umar. Osman naik. Tuan-tuan tahu Osman ni macam mana? Dia orang kaya, antara orang paling kaya. Di samping Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan memang orang kaya. Dia daripada Bani Umayyah. Ya, beliau adalah menantu Nabi. 2 kali jadi menantu Nabi. Dia kahwin dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal. Dia berkahwin dengan Ummu Kulsum. 2 anak Nabi perempuan berkahwin dengan Osman. Ya, Osman memang hebat tuan-tuan. Tetapi beliau orang kaya. Ya, orang kaya ni mana zuhud juga. Tapi zuhud secara orang kaya lah. Ya. Jadi pernah berlaku tuan-tuan, ya, ketika satu hari Abu Zar, ya, Abu Zar ni cerita apa tuan-tuan? Abu Zar ni beliau pernah, ya, berada di negeri Syam, diminta oleh, ya, Saidina Umar peringkat awal tuan-tuan, ya, untuk melihat macam mana, ya, cara pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau telah mengkritik Abu Sufyan, telah mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana Muawiyah ni bila dia menjadi khalifah, bila dia menjadi gubernur di negeri Syam, pakaian dia, ya, kuda dia, kehidupan dia nampak agak mewah tuan-tuan. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan sesuailah, ya, dengan kemewahan tersebut kerana dia duduk di negeri Syam. Tuan-tuan tahu negeri Syam ni bekas negara yang dikuasai oleh apa tu? Oleh Roman Empire, oleh Byzantine Empire. Dia bukan orang Arab tuan-tuan. Dia kita panggil Levantine Arabic. Levantine ni maknanya orang Levantine ni maknanya orang yang dulu bekas daripada Roman Empire. Mereka ni orang Eropah tuan-tuan. Dah biasa hidup secara Roman Empire. Sebab tu bila Muawiyah jadi gubernur, ya, dia sesuaikan penampilan dia tu dengan suasana tu. Abu Zar telah kritik, ya. Tuan tahu itu sejak daripada zaman Saidina Umar bawa pada zaman Saidina Osman. Kemudian, ya, bila Muawiyah, ya, bagi tahu pada Osman, akhirnya Abu Zar dipanggil balik ke Madinah, ya, kerana beliau mengkritik kita panggil, ya, kalau kita sebut zaman sekarang menteri besar lah, ya, yang berada di negeri Syam tu. Baliklah Abu Zar ke Madinah, ya. Bila balik ke Madinah, Abu Zar melihat Osman, memang dia nak kritik Osman juga tuan-tuan. Kerana Osman punya kehidupan beza dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Zar datang personally jumpa dengan Osman. Dia kata, sebab apa kehidupan Osman beza dengan Abu Bakar? Abu Bakar tak macam ni, ya, berbeza dengan Umar. Umar tak macam ni kerana Umar zuhud tuan-tuan. Abu Bakar tuan-tuan pun dah kenal. Osman dia zuhud tapi cara orang senang, ya. Bila dikritik, ya, Osman, dan kritikan Abu Zar itu memberi kesan kepada masyarakat, ya, sebab dia agak ekstrim tuan-tuan, ya, tapi dalam ruang lingkup yang betul. Sebab apa? Sebab bagi, ya, Abu Zar, kalau seseorang itu ada seorang isteri, patutnya rumah dia satu je. Tapi kalau dia ada 2 atau 3 isteri, patutlah rumah dia 3. Tetapi kalau orang tu ada 3 rumah, isterinya 1, tak patut. Itu dianggap macam berlebih-lebihan, boros. Itu pandangan, ya, Abu Zar yang bukan merupakan pandangan mainstream. Itu bukan pandangan mainstream tuan-tuan. Itu pandangan ekstrim, ya. Osman tak salah pasal dia memang mampu, ya. Tapi Abu Zar melihat Nabi tak buat macam tu, Abu Bakar tak buat macam tu, ya. Osman Umar tak buat macam tu. Maka akhirnya apa yang berlaku? Ya, Osman telah berbincang dengan para sahabat besar, ya, dengan dia punya think tank dia tuan-tuan. Akhirnya mereka buat keputusan Abu Zar mesti dibuang negeri. Tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan buka kitab sirah, salah satu daripada sahabat Nabi yang kena buang negeri. Buang negeri tuan-tuan. Namanya Jundub bin Junadah ataupun kita kenal sebagai Abu Zar Al-Ghifari. Kena buang negeri dia tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tengok mana-mana kitab cerita tentang Abu Zar, tuan-tuan akan jumpa cerita ni. Abu Zar telah dibuang negeri di sebuah tempat namanya Rabzah. Rabzah ni tempat jin bertendang tuan-tuan. Tempat jin bertendang, ya. Jadi tempat jin bertendang ni makna tak ada orang duduk. Abu Zar bersama isterinya Ummu Zar dan ada seorang anak kecil, sebab Abu Zar ni kahwin lambat tuan-tuan. Jadi dia ada seorang anak kecil, lelaki kecil, ya. Ketika Abu Zar meninggal, yang memandikan jenazahnya hanya 2 orang saja. Siapa dia tuan-tuan? Isteri dan anak lelakinya. Sebab itu, ya, Nabi dah sebut dah, kamu akan tengok Abu Zar di dunia berjalan sendirian. Bila dia mati tak ada orang, ya, yang mandikan jenazah dia, ya, mana bersendirian.
Beliau juga dibangkitkan di mahsyar besok bersendirian. Abu Zar ni hebat tuan-tuan. Orang lain tak boleh masuk kelas dia. Dia kelas yang tersendiri tuan-tuan. Ya. Tetapi ya, kita sebut nanti ada satu kumpulan para sahabat yang diketuai oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sebagai riwayat menyebut, mereka lalu kawasan nak balik ke Madinah, ya, daripada satu perjalanan, mereka singgah di satu kampung tempat Abu Zar dan diberitahu Abu Zar meninggal, dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang datang itulah yang menyempurnakan jenazah Abu Zar. Tetapi yang memandikan jenazahnya hanya isteri dan anaknya. Memang betul tuan-tuan. Abu Zar ni orang hebat tuan-tuan. Ya, sembahyang malamnya, puasa sunatnya, dan orang yang memang ada pendirian yang tegap terhadap agama. Memang hebat tuan-tuan. Tapi dalam hadis Sahih Muslim tuan-tuan, ya, bila tuan-tuan tengok ketika Abu Zar datang jumpa Nabi, setelah Abu Zar melihat Abu Hurairah dapat jawatan, Abu Hurairah dapat jawatan, Musa' bin Umair dapat jawatan, sahabat-sahabat lain kebanyakannya semua dapat jawatan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ketua perang, ada yang jadi penasihat, ada yang jadi macam-macam tuan-tuan. Abu Zar tak ada jawatan. Tak ada jawatan Abu Zar tuan-tuan. Ya. Jadi Abu Zar datang jumpa dengan Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Ada beberapa hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, cerita ya bagaimana Abu Zar berjumpa dengan Nabi. Jadi bila jumpa dengan Nabi, apa yang berlaku tuan-tuan? Ya. Bila jumpa dengan Nabi, ya, dia tanya pada Nabi. Apa dia tanya pada Nabi tuan-tuan? Ya, dia tanya pada Nabi mengapa Nabi tak pilih dia sebagai apa? Ya, sebagai seorang kaki tangan atau pegawai kerajaan. Ya, dia tanya pada Nabi, ringkas je tuan-tuan. Masa kita tak banyak. Ya. Bila dia minta jawatan pada Nabi, Nabi kata, ya, Abu Zar apa dia kata? Ya Abu Zar, Nabi kata. Ya, innaka dhaifun. Abu Zar, engkau ni dhaif. Engkau ni lemah, bukan lemah dari segi agama. Dia orang hebat, puasa sunatnya banyak, ilmu agamanya bagus, ya. Dia antara sahabat yang masuk Islam sejak Mekah tuan-tuan. Abu Zar ni orang Bani Ghifar, orang yang duduk di tengah padang pasir. Tetapi beliau telah masuk Islam jauh lebih dulu daripada para sahabat yang lain. Dia datang ke Mekah masuk Islam, dan tuan-tuan tahu, ketika dia masuk Islam, dia pergi tengah-tengah tempat tawaf, dia isytihar. Ya, ana muslim, aku dah masuk Islam dah, dia kata. Aslam tu, aku dah beriman dengan Muhammad. Orang datang pukul dia tuan-tuan sampai pingsan. Setelah dia terjaga, ya, dia sebut lagi, berani betul Abu Zar. Pasal dia geng apa tuan-tuan? Dia geng penyamun. Ya, kalau kita tempat kita penyamun tarbus lah tuan-tuan. Dia maknanya nak bagi tahu, dia memang kaki apa kita panggil kaki mencuri. Ya, tapi bila sampai di Mekah, orang pukul dia. Tiba-tiba salah seorang daripada VIP Mekah kenal Abu Zar. Ya, dia kata jangan pukul dia lagi. Ya, esok engkau akan dipukul oleh puak Ghifar. Kerana orang Mekah kalau dia nak pergi ke negeri Syam berniaga, dia akan lalu highway. Tepi highway tu tuan-tuan, salah satu transit highway RNR tu ialah RNR kampung siapa? Kampung Abu Zar. Kena pukul kita nanti. Jadi mereka lepaskan Abu Zar. Hebat Abu Zar tuan-tuan. Balik ke kampung dia, mengislamkan orang kampung dia pula. Abu Zar hijrah ke Madinah. Ya, tapi bila dia tengok orang pegang jawatan, ada tak keinginan pegang jawatan? Memang ada tuan-tuan. Dalam sifat manusia, sebab dia pegang jawatan tu bukan sebab nak dapat habuan, bukan sebab allowance, bukan sebab gaji, ya, bukan sebab benefit, bukan tuan-tuan. Kerana dia merasakan dia boleh buat pahala lebih lagi kerana dia pegang jawatan. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi kata innaka dhaifun ya Abu Zar, innaka dhaifun inni araka dhaifan. Ya, ada dua hadisnya tuan-tuan. Ya, satu Nabi kata aku tengok engkau ni dhaif, satu lagi engkau ni dhaif Abu Zar. Bukan dhaif dari segi fizikal dia sihat, bukan dhaif dari segi ilmu pengetahuan dia hebat, bukan dhaif dari segi akhlak dan sebagainya. Memang orang baik tuan-tuan. Memang orang baik. Tapi Nabi kata innaka dhaifun. Ya, wa innaha amanatun. Sedangkan jawatan yang kau minta ni adalah satu amanah. Orang yang minta amanah ni tuan-tuan, ya, dia minta amanah, ya. Amanah ni mana dia minta, dia sengaja minta. Ya, maka dia akan diberikan peluang atas diri dia sendiri. Maksudnya pandai-pandailah tuan-tuan. Tapi kalau orang yang diberi jawatan, orang yang dipilih, dilantik tuan-tuan, insya-Allah Allah akan bantu dia. Ya, hadis Muslim sebut macam tu tuan-tuan. Maknanya Abu Zar tak boleh. Dalam satu hadis riwayat Muslim tuan-tuan, bila Abu Zar datang kepada Nabi, Nabi kata inni araka dhaifan. Abu Zar, aku tengok engkau ni lemah. Ya, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Nabi kata, sesungguhnya Abu Zar, ya, aku suka engkau mendapat sesuatu yang aku juga dapat. Mana kalau Nabi dapat syurga, Nabi nak Abu Zar dapat syurga juga. Kalau Nabi dapat kelebihan di dunia, Nabi nak Abu Zar pun dapat kelebihan di dunia. Nabi kata,
Ya, Nabi kata inni uhibbu laka ya ma uhibbu li nafsi. Kalau aku dapat, aku nak kau dapat. Tetapi apa? Tetapi kau lemah, kau tak boleh pegang jawatan. Tuan-tuan, sampai ke peringkat Abu Zar ni tuan-tuan. Abu Zar ni apa tuan-tuan? Ya, Nabi kata apa? Nabi kata kalau engkau keluar bertiga, patutnya dalam Islam tuan-tuan, dalam hadis apa ni, apa? Abu Daud, Nabi kata iza kharaja salasatun fi safarin. Kalau ada 3 orang keluar bermusafir, macam kita lah, nak keluar pergi mana-mana. 3 orang tuan-tuan, ya. Fal yu'amiru ahadahum, maka hendaklah mereka memilih salah seorang jadi ketua. Maknanya 3 orang pergi musafir, 3 orang pergi travel tuan-tuan, salah seorang mesti jadi ketua kepada yang lain. Maknanya salah seorang jadi ketua pada 2 yang lain. Tapi Nabi kata dalam kisah Abu Zar, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata ya, la ta'muranna, jangan sekali-kali wahai Abu Zar, ada nun taukid kat belakang, la ta'muranna. Abu Zar, jangan sekali-kali kamu menjadi ketua, ya. Li apa tuan-tuan, ya, apa ni, alas nain, atas 2 orang. Maknanya kalau kamu keluar 3 orang, kamu jangan sekali-kali jadi ketua, mana biar orang lain jadi ketua. Nabi tak benar tuan-tuan. Maknanya Nabi tahu dia tak mampu, dari segi jawatan dia tak boleh buat. Walaupun semayang malamnya banyak, walaupun ya kita kata dia punya pandangan agama tu bagus, tapi tak boleh tuan-tuan, sebab dia lemah, dia tak ada sifat-sifat kepimpinan tuan-tuan, ya. Sebab itu Nabi tambah lagi tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Ya, Nabi kata, ya, jangan sekali-kali kamu jadi ketua kepada 3 orang. 3 orang bukan satu kumpulan, bukan satu negeri, bukan satu daerah, bukan tuan-tuan. Ya, yang kedua Nabi kata apa? Jangan kamu berani-berani untuk ambil jawatan mengurus harta anak yatim. Malal yatim, jangan tuan-tuan. Ya. Jadi Abu Zar bila dengar Nabi kata sedih tuan-tuan, sedih. Pasal apa? Sebab orang lain dapat jawatan, dengan jawatan boleh buat pahala. Tapi dia tak boleh kerana Nabi larang tuan-tuan, ya. Jadi dalam kes tadi kalau kita tengok ada beberapa hadis lain tuan-tuan yang cerita bagaimana sahabat datang jumpa Nabi minta jawatan, Nabi tak bagi. Ya, zaman Saidina Umar pernah berlaku satu hal tuan-tuan. Datang seorang lelaki jumpa Saidina Umar, ya. Dia kata, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, aku ada cadangan, ada seorang lelaki yang aku kenal, dia ni orang baik aku tengok. Ya, solatnya banyak, ya, kemudian doanya panjang, tawaduk orangnya." Ya, jadi kata Umar, ya, kamu jumpa dia tu kat mana? Kat mana kamu jumpa dia? Ya, kata lelaki tadi, aku jumpa dia di masjid. Ya, aku tengok dia memang hebat lah. Ya, dia punya penampilan di masjid tu memang hebat. Ya, orangnya mutawadih kita kata, ya, orang yang tawaduk. Kemudian Umar kata, kau pernah tak musafir dengan dia? Pernah tak musafir? Ya, dia kata aku tak pernah lah musafir. Umar kata kau belum kenal dia. La ta'rifuhu. Ya, engkau belum kenal dia lagi. Sebab bila kita musafir baru kita kenal kawan kita tuan-tuan. Tuan-tuan kenal kawan tuan-tuan di masjid di surau. Tuan-tuan pernah pergi rumah kawan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia kat rumah macam mana. Ya, kita kadang-kadang tuan-tuan di masjid surau sembahyang sunat rajin, tapi di rumah belum tahu tuan-tuan. Ya, bila kita berjalan dengan seseorang, ya, kita musafir, kita tengok dia. Masa kita makan tengok siapa bayar tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kawan kita ni tuan-tuan, ya, bila time nak bayar aja dompet tertinggal lah, bagi tandas lah apa semua. Maknanya kita tahu dah ni memang, ya, memang kita panggil, ya, orang bakhil tuan-tuan. Ya, orang kedekut. Ya, kita tak tahu selagi kita tak berjalan musafir dengan dia. Sebab tu musafir akan buka satu spektrum untuk tuan-tuan kenal seseorang tu tuan-tuan. Umar tolak permintaan dia tuan-tuan. Tetapi Quran, ya, tak kata minta jawatan tak boleh. Sebab apa? Tuan-tuan tengok ayat 55. Ya. Bila Nabi Yusuf, ya, bila Nabi Yusuf diinterview dan raja kata aku nak ambil engkau, nak lantik engkau sebagai orang penting, ya, di sisi aku, jadi penasihat, jadi orang penting. Nabi Yusuf melihat itu satu peluang tuan-tuan. Apa Nabi Yusuf kata? Qala ij'alni, wahai raja, kalau nak lantik aku jadikan aku ala khazainil ardi. Ya, untuk memegang khazanah. Khazain tu plural form tuan-tuan. Kalau dia singular kita panggil khazanah. Khazanah ni maknanya treasure. Sebab tu Nabi Yusuf dipanggil sebagai treasurer of state. Ya, treasurer ni maknanya orang yang jaga perbendaharaan. Maknanya, ya, kita kata macam menteri keuangan lah tuan-tuan. Ya, macam menteri ekonomi. Ya, orang penting. Di samping itu Nabi Yusuf juga apa tuan-tuan, ya, diberikan tanggungjawab untuk mengurus, ya, pertanian Mesir. Sebab itu dia yang mengurus, dia yang merancang. Antaranya ialah supaya
7 tahun yang makmur, ya, yang banyak apa kita panggil hasil, ya, dia punya apa kita panggil apa ni, gandum ataupun bali, sebab negara Arab ni tahulah, ya, banyak bali dan gandum. Jangan dileraikan, ya, jangan dipisahkan daripada tangkainya, sebab dia boleh bertahan lama, tuan-tuan. Ya, ada satu dokumentari Ustaz tengok, tuan-tuan, di mana kita panggil, di Surabaya, ya, di satu kawasan di Jawa Timur lah, ya, tak ingat di mana tapi dekat dengan Surabaya, ya. Jadi ada satu kumpulan researcher, tuan-tuan, daripada universiti pergi ke satu kampung yang majoriti orang kampung tu petani pesawah, maknanya, tuan-tuan, pesawah padi, ya. Jadi mereka dibawa ke satu bangsal. Jadi bila pelajar-pelajar tu masuk, dia tengok ada disimpan tangkai-tangkai padi tadi, tuan-tuan, ya. Jadi mereka tanya, ini bila di apa kita panggil, ya, bila diambil ni, bila dituai. Dia kata, ya, cuba adik-adik, ya, para pelajar sekalian, teka agaknya berapa lama dah kami tuai. Dia kata mungkin tahun lepas punya, ada yang kata mungkin 2 tahun lepas, ya. Tak ada. Dia tanya lagi, ada yang nak kata 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dia kata impossible, tak, ya. Dia kata, tuan-tuan, yang dituai itu sudah lebih daripada 15 tahun, tuan-tuan, masih boleh bertahan, ya. Dan bila mereka perlukan, kalau hasil pertanian padi tak bagus, mereka akan masuk dalam bangsal, mereka akan ambil untuk bekalan makanan mereka, tuan-tuan. Jadi maknanya memang betul seperti mana Nabi Yusuf buat. Apabila dipetik, apabila dituai gandum, bali dan seumpamanya, maka jangan leraikan dia, jangan tanggalkan dia daripada tangkai dia, dan dia boleh survive, tuan-tuan, boleh bertahan, tak rosak. Ya, sebab apa berah kita, ya, sebab apa barang makanan bijirin kita rosak cepat, tuan-tuan? Sebab kita pisahkan daripada tangkai. Ya, itu dia punya poin besarnya, tuan-tuan. Itu program yang dibuat oleh Nabi Yusuf, ya, yang pegang jawatan apa, tuan-tuan? Menteri Pertanian lah kita kata juga. Ya, dan apa, tuan-tuan, ya, dan keterjaminan makanan lah kalau dalam konteks kita sekarang. Ya, itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kata, inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini orang yang pandai, orang yang pandai menjaga, pandai mengurus, dan alim, ya, dan ada ilmu pengetahuan. Bukan sekadar orang yang ada amanah, tetapi juga orang yang ada pengetahuan. Maknanya, tuan-tuan, bolehlah minta jawatan, ya, bolehlah kita minta jawatan, bolehlah kita minta supaya kita dipilih, bolehlah, taklah salah, memang betul, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam tafsiran para ulama, ya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum, ulama besar Syria, tuan-tuan, ya, yang berketurunan Kurdi, bukan Arab, orang Kurdi, tuan-tuan, memang hebatlah, ya. Banyak tokoh-tokoh hebat dalam dunia Islam ni, tuan-tuan, mereka bukan Arab, ya, mereka Kurdi. Kurdi makna keturunan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bukan Arab, beliau orang Kurdi, ya. Sebab itu yang bebaskan Masjid Aqsa kali pertama Saidina Umar, Arab Quraisy. Yang bebaskan kali kedua Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Kurdi. Yang bebaskan kali ketiga kita tak tahu, tuan-tuan, bangsa apa, bangsa Melayu ke, Jawa ke, tuan-tuan, mungkin kita tak tahu, Turki ke, mungkin, ya. Jadi maknanya nak sebut, ya, dia bagi tahu dalam kitab tafsir dia bahawasanya dalam bab yang berkaitan, ya, dengan apa yang disebut sebagai minta jawatan, hukum asal minta jawatan itu adalah makruh, tuan-tuan. Tetapi kalau kita memang orang yang layak, kita boleh, kita ada kemampuan, ya, kita ada kelebihan berbanding dengan orang lain, kita tahu kita mampu, macam kisah Nabi Yusuf, ya, maka kita boleh mohon, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita boleh offer diri kita, ya, kita boleh promo diri kita, tak ada hal, tuan-tuan. Tapi jangan menipu lah, jangan bagi resume palsu, tuan-tuan, ya. Kita tak ada master, tiba-tiba kita kata kita ada master, kita tak ada PhD, kita ada PhD, tu tak boleh, tuan-tuan, ya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat 55 ni kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah isyarat bahawasanya boleh seseorang minta jawatan, boleh seorang promosi diri dia, boleh seseorang masuk, ya, masuk apa kita panggil peraduan, pertandingan dan sebagainya, kalau dia orang yang memiliki sifat hafizun alim, ada kemampuan untuk pegang amanah, mengurus amanah, dan pada masa yang sama dia juga knowledgeable, ada knowledge. Tuan-tuan ingat tak cerita Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa menolong 2 orang anak Nabi Syuaib, ya, itu dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 dalam Quran, ya, ayat 26 27, tuan-tuan. Cerita bagaimana setelah Nabi Musa tolong, Nabi Musa pun berehat di bawah pokok. 2 anak Nabi Syuaib, mereka balik ke rumah Nabi Syuaib. Bila sampai, Nabi Syuaib terkejut.
Macam mana selalu anak dia balik lambat, ya, pasal nak mengurus apa ni kambing tu bukan mudah, ya. Tetapi hari tu balik awal, sehingga apabila Nabi Syuaib tanya pada anak dia, dia kata ada seorang lelaki Mesir, ada seorang budak Mesir yang tolong kami. Budak Mesir tu Musa AS lah, ya. Jadi bapa dia kata kalau macam tu panggil budak tu, ya, kita nak ucap terima kasih pada dia. Maka salah seorang, ya, daripada anak Nabi Syuaib telah pergi cari Nabi Musa. Dia kata, ayah aku panggil kau datang. Nabi Musa pun datang. Pendek cerita tuan-tuan, Nabi Musa pun cerita dia datang pada Mesir, dia lari daripada Fir'aun, ya. Dan Nabi Syuaib kata engkau selamat, ya, kerana engkau berada di sebuah negeri yang bukan di bawah kuasaan Fir'aun, bukan tuan-tuan, sebab mereka berada di negara Jordan, ya, di satu tempat dipanggil Madian tuan-tuan. Madian ni kampung Nabi Syuaib, ya. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Sebab Nabi Syuaib, ya, melihat ada potensi pada Nabi Musa, sebab Nabi Syuaib ni seorang nabi, seorang rasul, pandangannya sudah tentu pandangan, ya, pandangannya lebih baik daripada orang biasa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah bila dia nak offer jawatan, sebab takkan Nabi Musa nak duduk begitu saja, dia kena bagi kerja lah, ya. Maka diberi satu pandangan daripada anak, ya, anak Nabi Syuaib. Apa dia tuan-tuan? Salah seorang anak perempuan dia, ya, qalat, ya, ihdahuma, berkata salah seorang daripada anak Nabi Syuaib, ayat 26 surah Al-Qasas, ya. Apa dia kata tuan-tuan? Ya, ya abati, wahai bapa yang ku sayang, ya, ambil dia ni, istajirhu, ambil dia bekerja, ya, upah dia, jadikan dia sebagai pekerja kita, ya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang diambil bekerja, orang yang kita nak bagi jawatan adalah orang yang al-qawiyul amin, orang yang qawi, orang yang ada kemampuan bekerja tuan-tuan, al-amin, dan orang yang amanah. Cuba tuan-tuan banding dengan cerita Abu Zar tadi tuan-tuan. Abu Zar amanah tak tuan-tuan? Dia sangat amanah, orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh pegang amanah. Tetapi adakah dia seorang yang al-qawi, seorang yang ada kemampuan? Tak ada tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan yang kau minta ni adalah amanah, yang akan menyebabkan, ya, nadamah apabila seseorang itu pegang jawatan dan dia tak mampu mengurus, dia tak mampu handle tuan-tuan. Kita lantik dia sebagai pengurus besar, kita lantik dia pegang jawatan itu dan ini, tak mampu tuan-tuan. Dia orang baik, ya, mungkin dia tidak ambil duit, mungkin dia tidak ya, dia tidak menyelewengkan dana sebagainya mungkin, ya, tetapi dia tak mampu mengurus tuan-tuan. Tak mampu mengurus tak boleh tuan-tuan. Sebab tu bila kita memilih seseorang, kita kena pilih orang yang al-qawiyul amin. Macam tadi kes Nabi Musa. Sebab tu tuan-tuan, cerita tentang kepimpinan bukan cerita yang letak dalam satu surah selesai, tak tuan-tuan? Ada sikit dalam Al-Qasas cerita Nabi Musa, ada sikit dalam surah Yusuf cerita Nabi Yusuf, ya. Ada hadis-hadis tertentu yang sebut cerita Abu Zar Al-Ghifari, Abu Hurairah, cerita Muaz bin Jabal. Cerita-cerita ni kita kena garap. Sebab tu para ulama Islam, ya, menggarap, ya, kisah-kisah ini dan menjadikan panduan kepada kita. Jadi panduan lah kepada kita tuan-tuan, ya. Kalau tidak kita tak tahu, ya, macam mana kita nak pilih. Quran adalah package, ya, cerita tentang kepimpinan, cerita tentang politik, cerita tentang ekonomi, cerita tentang pendidikan dan sebagainya tuan-tuan. Kita sambung lagi tuan-tuan, ayat yang ke-50, 56 sikit lagi tuan-tuan, ya. 55 dah clear dah, Nabi Yusuf. Jadi kalau orang tanya kita apa hukum minta jawatan, hukum asal makruh. Tapi kalau kita memang mampu, kita ada kepakaran, kita ada kehebatan, ada keterampilan, boleh tak kita mohon? Tak ada masalah tuan-tuan, boleh. Malah digalakkan kalau kita memang orang yang ada kemahiran. Sebab orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. So kita boleh tak offer diri kita? Boleh tuan-tuan, tak ada masalah, ya. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ardi. Lalu apa Allah kata? Allah kata yang demikian itu kami telah kukuhkan kedudukan Nabi Yusuf di atas muka bumi tuan-tuan. Masuk fil ardi ni fi Misra, di negara Mesir tuan-tuan. Maknanya Nabi Yusuf daripada seorang banduan yang dipenjarakan hampir 10 tahun, ya, keluar daripada penjara, ya, diinterview oleh Sultan Al-Malik pada masa tu, dapat jawatan tuan-tuan. Ya, maknanya nak bagi tahu kalau Allah nak naikkan seseorang, Allah boleh naikkan. Kalau Allah nak jatuhkan seseorang, Allah nak hina, Allah boleh buat tuan-tuan. Kerana apa? Ya, kerana kita sebagai manusia, kita buat kerja kita sudah tuan-tuan. Ya, bila diberi amanah kita laksanakan. Kalau kita tak mampu, bagi laluan pada orang lain. Ya, mudah aja tuan-tuan, ya. Tak ada susah pun.
Tapi kalau kita sebagai orang yang memilih, kita mengangkat orang yang memang layak, ya. Nanti orang tanya pula, kalau saya tak pilih macam mana Ustaz? Ya, sebab saya rasa dua-dua ni lebih kurang aja. Ya, dua-dua tak boleh pakai. Itu payah tuan-tuan. Kalau dua-dua tak boleh pakai, tapi dua-dua orang baik, macam mana? Yang A pun baik, yang B pun baik, ya. Kita serah pada Allah lah tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan kena buat homework dulu. Tuan-tuan kena buat background check, kena tengok dua-dua ni. Ya, kalau dia orang sini tuan-tuan tengok, ya. Apa ni, semayang berjamaah datang tak tuan-tuan? Ya, semayang Jumaat datang tak? Ya, ke datang semayang raya je tuan-tuan? Tuan-tuan kena check, tuan-tuan kena tengok, ya. Dari segi keterampilan dia punya background, kerjanya di mana, dia amanah ke tidak, boleh buat kerja, tuan-tuan kena tengok tuan-tuan. Ya, seperti mana Abu Zar datang. Nabi kenal Abu Zar. Nabi kenal sangat Abu Zar. Abu Zar dah masuk Islam sejak Mekah tuan-tuan. Sekarang Abu Zar berada di Madinah. Maknanya dah lebih daripada 10 tahun Abu Zar masuk Islam. Ya, knowledge dia dah hebat dah tuan-tuan. Beliau boleh jadi guru Quran, beliau boleh jadi guru yang mendidik, mengajar orang. Tetapi mengapa Nabi tak bagi jawatan? Pasal dia dhaif, dia tak mampu tuan-tuan. Ya, walaupun atas kertas, ya, dia ada apa kita panggil, ya, dia ada kepakaran, dia ada kelulusan dalam bidang pengurusan sebagai contoh. Ya, tapi ya, realiti kita tak tahu tuan-tuan. Realiti kita tak tahu. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu dalam hidup ni tuan-tuan, ya, kita diberikan pilihan oleh Allah untuk buat pilihan yang betul, dan pilihan yang betul tu kita kena buat homework dan akhirnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, ya, Allah bagi kita package. Package apa tuan-tuan? Package untuk guide kita. Macam tuan-tuan keluar dari rumah. Pagi tadi tuan-tuan keluar dari rumah. Apa tuan-tuan? Macam biasa yang semua tuan-tuan tahu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nanti tuan-tuan nak pergi ke apa pusat pemilihan pun sama je tuan-tuan. Tuan-tuan keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah, ya, tawakkaltu 'ala Allah, aku serah, ya, urusan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan yang Allah bagi. Ya, hadis ni hadis yang sahih tuan-tuan. Ya, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata Allah hantar 3 malaikat mendoakan orang yang doa dengan orang yang zikir dengan zikir tadi. Ya, bila disebut bismillahi, Allah hantar satu malaikat doa. Apa malaikat kata? Ya, engkau telah dipandu dalam hidup. You are guided. Kamu dipandu dalam hidup, ya. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serah urusan aku kepada Allah, ya. Allah kata apa tuan-tuan? Ya, apa Nabi kata? Ya, malaikat doakan dia. Apa doa malaikat? Ya, engkau punya keperluan pada hari ini aku telah penuhi. Ya, dahlah kita dipandu, keperluan kita harian dipenuhi tuan-tuan. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Apa lagi tuan-tuan? Ya, malaikat doakan. Apa doa malaikat? Ya, engkau akan dijaga, you are protected tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Dalam hidup ni, kalau kita dah dipandu, keperluan kita dipenuhi dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada apa tuan-tuan. Sambung hadis tu menarik tuan-tuan. Nabi kata, ya, fatatanahalahu asyayatin, syaitan pun lari pada kita. Bila tuan-tuan baca tuan-tuan, tak ada siapa boleh kacau tuan-tuan. Ya, faqala syaitanun akhar, maka datang satu syaitan. Syaitan kerja dia nak mengganggu kita, nak bisik. Ya, dalam perjalanan tu, masa nak keluar rumah, ya, mikir benda lain. Bila dalam kereta kena bisik, syaitan dah bisik. Jangan, ya, jangan pergilah, tak payahlah. Ya, itu syaitan punya kerja. Yuwaswisu fi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan pun tak boleh kata apa. Apa syaitan kata tuan-tuan? Faqala syaitanun akhar, kaifa laka bi rajulin. Kawan-kawan, macam mana kita nak buat pada orang lelaki ni yang dah berdoa, dia guided, dia punya keperluan telah dipenuhi dan dia protected, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Syaitan pun tak boleh kacau, dia tak boleh bisik. Jangan bimbang tuan-tuan. Sebab itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan jangan tinggal keluar rumah, walaupun keluar nak ambil sidayan kain tuan-tuan, nak ambil kain kat sidayan, kena baca tuan-tuan. Sebab Nabi kata, ya, idza kharaja, ya, apabila seseorang itu keluar daripada rumah dia baca, dia akan dapat 3 benda. Tuan-tuan jangan bimbang tuan-tuan, ya. Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, Allah tidak akan sia-siakan kita punya kerja tuan-tuan, ya. Sebab itu di hujung ayat ni apa disebut? Ya, Allah yang pertama telah kukuhkan kedudukan Nabi Yusuf di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha, dia boleh pilih mana-mana tempat dia nak duduk. Sebab tu tuan-tuan, antara anugerah Raja Mesir kepada Yusuf setelah Nabi Yusuf berjaya, ya, membawa negara Mesir melalui 7 tahun kesusahan, 7 tahun yang apa kita panggil, yang aman, yang makmur, tak ada hal. Ya, 7 tahun lagi apa berlaku tuan-tuan? Ya, selamat, ya, apa ni, penduduk Mesir, kerajaan Mesir.
ya, daripada 7 tahun kemarau panjang. Dan Nabi Yusuf dia anugerahkan tanah, tuan-tuan. Sebab tu disebut, ya, apa di sini, yatabawwa'u minha haitsu yasha, ya. Maknanya dia boleh duduk di mana-mana tempat yang dia suka. Kerajaan Mesir bagi tanah. Sebab tu di Mesir sampai sekarang, tuan-tuan, ada kampung, ada settlement orang Yahudi. Sampai sekarang ada, tuan-tuan. Ya, sebab itu Nabi Yusuf ajak bapa dia, Nabi Yakub, ajak mak dia, ya, ajak adik-beradik dia yang sebelah orang tadi untuk duduk di Mesir. Itulah permulaan, ya, orang Mesir ni, apa ni, orang Yahudi duduk di negara Mesir. Bani Israel duduk di negara Mesir. Ya, nusibu bi rahmatina. Kami anugerahkan, kami lempahkan dengan rahmat kami man nasya, sesiapa yang kami kehendaki. Allah boleh pilih, tuan-tuan. Wala nudi'u ajral muhsinin, dan Allah kata kami tidak akan sia-siakan balasan orang-orang yang buat baik. Sebab tu dalam hidup ni kita buat baik je, tuan-tuan. Kita buat baik, kita niat baik, ya. Dan jangan bimbang, tuan-tuan, ya. Walaupun kita tahu, ya, wala ajrul akhirah ayat 57, ya, dan sesungguhnya balasan pahala akhirat itu khairun, jauh lebih baik, lillazina amanu, kepada orang beriman, wa kanu yattaqun, ya, dan mereka orang-orang yang bertakwa masa hidup dunia. Maknanya apa, tuan-tuan, dalam hidup ni? Dalam hidup ni kita buat kerja kita buat baik. Ya, jangan ada apa kita panggil, ada niat jahat. Ya, jangan ada keinginan untuk mengenakan orang, mengkhianati orang, tak payah, tuan-tuan. Ya, kita buat kerja kita. Tetapi macam tadilah, ya, bila kita diminta untuk memilih, kena milih yang betul lah, ya, dalam hidup ni. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang Ustaz bentangkan pada hari ni, ini adalah panduan daripada Quran. Ya, Ustaz tutup dengan satu doa yang sangat bagus, tuan-tuan, daripada surah Ghafir. Cerita, ya, tuan-tuan boleh tengok surah Ghafir, surah yang ke-40. Mari sama-sama kita tengok, tuan-tuan. Tadi surah Yusuf, surah 12. Tuan-tuan boleh buka surah Ghafir, surah yang ke-40, tuan-tuan, ya. Ayat yang ke berapa tu? Surah yang ke-40, ya, ayat yang ke-44. Ya, surah Ghafir. Kalau tuan-tuan boleh buka surah Ghafir, ya, ayat yang ke-44. Ya, doa yang selalu tuan-tuan biasa mungkin dah didedahkan. Ya, tuan-tuan boleh tengok. Ya, tuan-tuan yang ada handphone, ada apps Quran, tuan-tuan boleh buka surah Ghafir, surah 40, ayat yang ke-44. Auzubillah minasyaitanirrajim. Cerita seorang lelaki mukmin zaman Firaun pula, tuan-tuan. Tadi zaman Yusuf, ya, Nabi Yusuf Al-Malik, ya, raja yang memerintah Mesir pada masa itu. Tapi pada zaman Nabi Musa, ya, ada seorang lelaki mukmin daripada keluarga Firaun, tuan-tuan, ya. Apa dia buat, tuan-tuan? Beliau dakwah. Dia seorang je, tuan-tuan. Sebab tu zaman Firaun, ya, di Mesir, zaman Nabi Musa, 2 orang saja bangsa Kipti yang masuk Islam. Yang pertama adalah isteri Firaun, Asyah binti Muzahim. Yang kedua ialah seorang lelaki mukmin yang disebut sebagai sepupu kepada Firaun. Nama tak tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan kita buka kitab tafsir nak tengok siapa lelaki mukmin, tak tahu nama. Hanya disebut mukmin. Sebab tu surah Ghafir, surah 40 juga dikenal sebagai surah mukmin. Cerita seorang lelaki, seorang je, tuan-tuan. Tapi dia duduk dalam kabinet Firaun. Oh, tuan-tuan, bila dibuka sidang mesyuarat, dia bercakap. Bila dijatuhkan hukuman kepada Nabi Musa nak dibunuh, dia mempertahankan Nabi Musa. Walaupun dia one man show, dia seorang, tuan-tuan. Ya, maknanya kehadiran dia dirasai. Kita kena macam tu, tuan-tuan, dalam masyarakat. Biar kita punya kehadiran. Sebab kita pegang jawatan dulu, mungkin kita pegawai besar dulu, pegawai tinggi kerajaan, ya, top management, syarikat dan sebagainya. Bila kita pencin, kita duduk dalam satu masyarakat, kehadiran kita mesti dirasai. Mesti kita menyumbang idea, pandangan, ya, kritikan yang bernas. Kena ada, tuan-tuan. Ya, kalau tidak orang tak tahu pun, ya. Bukan kita nak tunjuk kita pandai, dah. Tetapi kerana kita tahu bahawasanya apa yang kita sumbang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Ya, ayat 44. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Ya, ini penutup cerita mukmin, tuan-tuan. Lelaki mukmin dalam surah apa? Dalam surah Ghafir, surah mukmin, beliau tak berjaya berdakwah. Dia gagal berdakwah kepada Firaun. Dia gagal berdakwah kepada menteri kabinet, ahli mesyuarat yang lain. Dia gagal, tuan-tuan. Tapi di sisi Allah dia berjaya. Ya, apa dia kata kepada mereka? Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Nanti di akhirat besok, wahai menteri-menteri, wahai orang besar-besar, wahai penasihat dan sebagainya, kamu semua akan ingat apa yang aku cakap pada hari ini. Hari ini aku cakap, kamu ketawakan aku. Hari ini aku cakap, kamu gelakkan aku. Hari ini aku cakap, kamu buat tak peduli. Satu hari nanti di mahsyar, fasatazkuruna ma aqulu lakum. Kamu akan ingat balik, betul dulu, ya, zaman kita hidup dulu ada orang lelaki datang untuk bagi teguran pada kita, tapi kita tak peduli, kita tak dengar. Ya,
Kemudian apa disebut tuan-tuan? Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serah urusan aku kepada Allah. Aku serah urusan aku. Ya, urusan aku tuan-tuan. Sama tuan-tuan. Bila kita dah buat homework, dah buat kerja, dah buat assignment kita tuan-tuan, kita dah buat apa yang sepatutnya kita buat, kita serah pada Allah. Ya, kerana kita tak tahu kebenaran itu Allah yang tahu tuan-tuan. Manusia boleh menipu dengan cakap dia. Manusia boleh menipu dengan resume dia tuan-tuan. Manusia boleh menipu dengan pelbagai perkara. Tetapi di sana ada tak orang yang masih betul, masih benar, masih jujur? Ada tuan-tuan, jangan bimbang. Di tempat di mana orang menyembah berhala pun di Mekah tuan-tuan bayang. Ya, majoriti daripada penduduk Mekah tu menyembah berhala. Menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Tetapi ada tak di sana orang yang tak menyembah berhala? Ada tuan-tuan. Ya, keluarga Sa'id bin Zaid nombor 10 dijamin syurga. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tuan-tuan, nombor 10 Sa'id bin Zaid. Ya, beliau adalah adik ipar daripada Sayyidina Umar yang kahwin dengan Fatimah, ya Az-Zahra, Fatimah binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar. Tak pernah ya sembah berhala, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi, tak pernah buat benda-benda tak elok, tak pernah tuan-tuan. Sedangkan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang bergelumang dengan kemaksiatan, dengan syirik, dengan kufur dan sebagainya. Maknanya Allah jaga, ada tuan-tuan, jangan bimbang. Ya, sebab tu di celah-celah kejahatan satu tempat masih ada orang baik. Jangan bimbang tuan-tuan, ada. Ya, sebab tu pemimpin yang baik tu ada tuan-tuan. Cuma kita kena pandai memilih lah. Ya, sebab tu kalau tak tahu apa kita dah buat, kita dah buat homework, kita dah check background check, kita dah buat semua. Tuan-tuan kena doa masa keluar apa tuan-tuan? Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, aku serah urusan aku padamu ya Allah. Aku tak tahu. Aku jahil, ya. Aku banyak benda yang aku ignorant tuan, ya Allah, ya. Aku serah urusan aku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat ya apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Jangan bimbang tuan-tuan. Satu ayat lagi tuan-tuan sebelum kita solat Isyraq. Ya. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Ini yang menarik ni tuan-tuan. Dalam kitab tafsir tak ada satu tafsir pun, setakat bacaan saya lah tuan-tuan, setakat kajian saya, mungkin tak tahu kot ada tafsir-tafsir lain, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi secara umum tuan-tuan, lelaki yang tegur Fir'aun tadi, dia kritik Fir'aun, dia tegur Fir'aun, dia tegur menteri lain, dia tegur orang tu, dia tegur orang ni tuan-tuan, tapi dengan niat untuk bawa mereka kepada Allah. Ya, tak ada seorang pun boleh ambil tindakan pada dia, selamat dia tuan-tuan. Sebab tu ayat di 45 adalah berita gembira. Sebab tu Allah kata apa? Fawaqahu Allah, ya, dengan sebab ikhlas dia, dengan sebab dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, fawaqahu Allah, Allah selamatkan dia tuan-tuan. Allah jaga dia. Ya, jaga daripada apa? Daripada sayyiati ma makaru, daripada kejahatan-kejahatan apa yang orang rancang. Dia buatlah macam mana tuan-tuan? Scammer ke, pencuri ke, perompak ke, orang jahat ke, apa sajalah tuan-tuan. Ya, kalau mereka merancang sayyiat, kejahatan, makaru, apa yang mereka rancang, apa yang mereka plan tuan-tuan, tuan-tuan jangan bimbang. Ya, fawaqahullah, pasti Allah akan selamatkan dia. Allah selamatkan kita tuan-tuan bila kita serah. Tapi tuan-tuan kena buat kerja dulu, kena buat background check, kena buat tu, kena buat ni. Ya, kita dah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, last sekali kita serah pada Allah. Bila kita serah, maka Allah akan selamatkan kita daripada kejahatan mereka. Ya, wahaqa bi ali fir'aun. Ya, sementara pengikut Firaun, orang jahat ni tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, Allah kenakan mereka, timpakan ke atas mereka su'ul azab, azab yang paling buruk tuan-tuan. Apa kesimpulan yang kita boleh buat ya dalam perbincangan kita pagi ni? Dalam Quran, dalam hadis, dua-dua kitab ni adalah kitab pegangan kita tuan-tuan. Ya, kalau kita berada di persimpangan, kita berada tak tahu nak buat macam mana tuan-tuan, tuan-tuan kena balik pada Quran hadis lah, kena tengok. Ya, Quran kata apa, hadis kata apa. Sebab itu ya, itu adalah panduan tertinggi. Itu dua sumber ya, sumber rujukan kita sebagai muslim. Kalau kita betul-betul muslim, balik pada Quran lah. Apa Quran cakap, apa hadis cakap. Cerita Abu Zar, cerita Abu Hurairah, cerita Muaz bin Jabal, ya, cerita apa lagi tuan-tuan, cerita Abu Bakar, cerita Sayyidina Umar, ya, cerita Nabi Yusuf dalam Quran, ya, cerita apa ni, Nabi Musa, ya, seorang mukmin yang hidup pada zaman Firaun dan sebagainya. Ini semua cerita yang kita kena buat kesimpulan. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Dalam hidup kita kena buat pilihan. Memang kena buat pilihan. Kita tak boleh bersifat non partisan. Saya ustaz, saya tak peduli. Siapa pun naik saya tak boleh tuan-tuan. Kerana kalau kita tidak memilih, ya, kita ya, tiba-tiba orang jahat naik, kita bertanggungjawab kerana kita telah tidak menghalang dia daripada menjadi orang yang menjadi pemimpin, yang menyebabkan kerosakan lebih besar tuan-tuan. Jadi dalam hidup tuan-tuan jangan bimbang. Ya, yang pertama, keluar rumah baca apa tadi tuan-tuan?
tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tak ada hal tuan-tuan. Ya. Kemudian bila tuan-tuan dah buat pilihan yang betul, ya, ataupun tuan-tuan tak tahu nak buat pilihan, wa ufawwidu amri ila Allah, ayat 44. Ini ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh buat pilihan dalam pelbagai bentuk. Anak dapat sekolah asrama, tak tahu sekolah mana nak masuk. Tuan-tuan dapat offer kerja, ya, tuan-tuan dapat tu dapat ni dalam kehidupan. Tuan-tuan baca ayat 44, wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, aku serah urusan aku kepadamu wahai Allah. Ya, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah yang melihat apa yang dibuat oleh hamba-Nya. Sebab tu tuan-tuan jangan bimbang. Tak ada orang jahat boleh ambil tindakan pada tuan-tuan, kerana mukmin walaupun dia seorang zaman Firaun, Allah selamatkan dia tuan-tuan. Kerana apa? Kerana keikhlasan dan kerana niat baik dia tuan-tuan. Itulah yang boleh saya kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada panduan, ya, ada apa kita panggil, ada guidance untuk kita tuan-tuan, ya. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh solat dulu tuan-tuan, ya, 2 rakaat. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.